science plays a vital role for economic development and societal well-being. Understanding this, the Academy of Sciences Malaysia was established with a mission to be Malaysia's thought leader in all areas of science, technology, and innovation. To realize its mission, ASM harnesses the nation's top scientific minds to chart the STI direction and facilitates the implementation of an innovation-led economy for the country. ASM's commitment lies firmly in fostering a culture of excellence in STI in Malaysia. ASM does this by providing independent, credible, relevant, and timely STI input of national and international importance to the country. Our network of expertise comprises Malaysian scientists, engineers, and technologists who specialize in various disciplines. The Academy assists in upgrading the nation's technological capabilities in the industrial sectors by producing high-quality publications such as peer-reviewed journals, monographs, and books. In addition, ASM also provides input on current and future technology trends to be considered and taken up by the government in driving the nation's economy forward. To provide Malaysian scientists with the best opportunities and exposure, ASM actively extends its international networks and collaborations. It currently has a range of multilateral engagements with renowned scientific institutions worldwide. The Academy also champions the need to grow the right talent in STI by cultivating interests in science, technology, engineering, and mathematics to the younger generation. In short, the Academy's ethos is proudly defined as Think Science, Celebrate Technology, Inspire Innovation.
Bismillahirrahmanirrahim. Kembali semula ke siri kedua wacana segar OIG secara atas talian yang dibawakan khas oleh Kumpulan Integrasi Oasis, Institut Kejuruteraan Integrasi Universiti Tun Hussein Malaysia secara langsung di YouTube UTHM TV. Saya Muhammad Syahid Anwar Hamzah merupakan pengacara anda hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam UTHM prihatin. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Kita mulakan program hari ini dengan umur kitab Al-Fatihah. Yang berbahagia, Profesor Datuk Teknologis Dr. Wahid Razali, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein Malaysia UTHM. Yang berbahagia, Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, Pengarah Pengasas Institut Kajian Etnik Kita Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, berangkap Fellow Akademi Malaysia. Yang berbahagia, Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Akademi Sains Malaysia. Yang berusaha, Profesor Madya Dr. Nik Isyamuddin Muhammad Noor, Pengarah Pusat Hubungan Industri dan Masyarakat UTHM. Yang berusaha, Teknologis Dr. Fahmi Abdullah, Ketua Penyelidik Utama OIG I2E UTHM, merangkap Tuan Moderator kita pada hari ini. Pegawai-pegawai universiti, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin dan hadirat yang bersama-sama dalam majlis wacana pada pagi ini yang dipancarkan secara langsung di YouTube UTHM TV. Selamat datang ke wacana segar OIG siri 2 bertajukkan Universiti dan Kemiskinan di Manakah Kita bersempena Hari Akademia 2021. Sedikit pengenalan berkenaan Kumpulan Integrasi Oasis atau singkatannya OIG ialah merupakan kumpulan penyelidik yang mempunyai latar belakang kepakaran yang berintegrasi di antara satu sama lain untuk meningkatkan keupayaan melaksanakan aktiviti penyelidikan, perundingan dan pengkomersialan bersama rakan kolaborasi bervisikan Smart and Green. Antara objektif penubuhan OIG adalah untuk sebagai pemindahan ilmu, teknologi dan inovasi, menerusi kerjasama strategik dan sistematik bersama pihak kolaborasi, penjanaan pendapatan melalui aktiviti perundingan, pengkomersialan dan perniagaan serta ingin membudayakan teknohusahawan di kalangan penyelidik yang kompeten dan berdaya saing ke arah Global Technopreneur University 2030. Sebagai makluman kepada hadirin sekalian, program Bual Bicara Wacana Segar OIG merupakan satu program yang akan mengupas secara kritis topik-topik dan isu semasa sama ada di dalam negara maupun bersifat global berkaitan ekonomi, teknologi, pendidikan, sosial, persekitaran dan lain-lain lagi. Seperti siri yang lepas, pada hari ini kita akan mendengar kupasan dan pandangan oleh ahli-ahli panel yang terdiri daripada golongan pakar dalam bidang masing-masing. Topik hari ini saya kira agak cukup berat namun cukup menarik untuk membuatkan anda semua kekal berada di hadapan peranti masing-masing mendengar dan mengamati perbincangan yang akan dilakukan sebentar nanti. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini dengan penuh takzimnya menjemput yang berusaha Teknologis Dr. Fahmi Abdullah, Ketua Penyelidik Utama OIG I2E UTHM, merangkap moderator hari ini untuk mengendalikan liga perbincangan hari ini. Dipersilakan Doktor. Terima kasih kepada saudara Syahir. Okey, selaku pengurusi majlis kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersua lagi secara langsung di dalam program yang tidak asing lagi iaitu Wacana Segar OIG bagi siri yang kedua. Saya tidak terlewat untuk mengucapkan selamat Hari Akademia kepada seluruh warga akademik di seluruh negara. Jadi pada pagi ini kita nak membincangkan satu topik yang saya kata satu topik yang sangat menarik di mana topik dia adalah universiti dan kemiskinan. Di manakah kita? Baiklah, sebelum kita mulakan kita punya sesi bual bicara kita ini, saya sekali lagi ingin memperkenalkan tokoh-tokoh, bagi kata saya lah tokoh dan juga panel kita yang hebat sebenarnya ini,
iaitu yang panel pertama kita adalah yang berbahagia Datuk Dr. Madeline Berma. Apa khabar Datuk? Okey. Alright. Merupakan Fellow Akademi Sains Malaysia. Saya boleh kira Datuk Madeline ini merupakan aktivis kemiskinan yang banyak melibatkan diri secara praktikal dengan masyarakat, mengkaji dan juga pergi ke kampung-kampung, masyarakat orang asli dan sebagainya untuk mendalami aspek kemiskinan. Dan juga saya faham Datuk pun sekarang ini sibuk dalam rangka membantu kerajaan untuk bajet tahun 2022 yang akan dibentangkan hujung pada bulan ini. Panel kedua kita juga tidak asing lagi, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Wahid Razali, merupakan Naib Chancellor UTHM. Apa khabar Datuk? Okey. Alhamdulillah. Okey, kalau kita katakan sebagai UTHM ini sudah pasti TVET dan juga MTUN tu adalah salah satu daripada aspek yang sangat penting dalam membangunkan universiti kita ini. Saya ucapkan tahniah kepada Datuk kerana baru-baru ni UTHM telah melancarkan visi dan misi yang baru, iaitu Global Technopreneur University GTU 2030, nak melahirkan usahawan di kalangan para pelajar ataupun graduan. Dan panel yang ketiga kita pula adalah yang berbahagia Profesor Ulung, Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin. Apa khabar Prof Ulung? Sihat? Baik, terima kasih. Okey, Prof Ulung merupakan profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia, juga Fellow Akademi Sains Malaysia. Saya boleh juga katakan Prof Ulung merupakan aktivis perpaduan. Sekarang ni sibuk juga merangka membantu pihak kerajaan dalam perancangan persediaan bajet 2022, dan saya difahamkan pada petang ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri akan ingin berjumpa dengan Prof Ulung membincangkan banyak perkara. Saya rasa mungkin idea ataupun pandangan yang diskusi pagi ini boleh diutarakan di peringkat kebangsaan, dan UTHM sedia seperti sedia kala lah. Baiklah, kita berbalik semula kepada perbincangan kita. Okey, kalau kita katakan sebagai kadar kemiskinan ini, baru-baru ni kadar kemiskinan kalau kita lihat ia semakin lama semakin meningkat lah, di mana ramai masyarakat ataupun rakyat Malaysia ini sebenarnya berada di kancah kemiskinan, lebih-lebih lagi akibat daripada pandemik. Seperti mana sedia maklum, kalau kita lihat daripada kita punya bicara pada hari ini, universiti sebenarnya merupakan gedung ilmu, menghimpunkan sarjana-sarjana terkemuka yang seharusnya menyumbang semula kepada masyarakat di luar sana. Kita faham kerajaan setiap tahun menyumbang begitu banyak dana diperuntukkan untuk penyelidikan, untuk para sarjana ini keluar untuk bagi tujuan penyelidikan, untuk menjawab persoalan bagaimana kita nak membangunkan kerangka pembasmian kemiskinan. Namun kat sini ada beberapa persoalan. Yang pertamanya sekali adalah, adakah golongan sarjana ini hanya berada di kepompongnya sendiri? Berat untuk menyumbang kepada masyarakat di luar sana, kerana di luar sana kalau kita lihat masyarakat semakin lama semakin miskin. Ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Apa sumbangan sarjana dekat dalam universiti? Adakah mendabik dada dengan sekadar jawatan ataupun gelaran yang universiti berikan? Ataupun kita masih cukup ataupun tidak dengan penciptaan, demi penciptaan ataupun kerangka untuk membantu masyarakat di luar sana. Jadi adakah ini dikatakan sebagai satu retorik semata-mata? Jadi, bicara universiti dan kemiskinan ini, saya nak tanya soalan yang pertama kepada Datuk Madeline. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, di universiti ini ramai sarjana yang mempunyai kepakaran pelbagai bidang. Jadi, apa pandangan Datuk ataupun pendapat Datuk, bagaimana sarjana ini boleh keluar daripada kepompong diorang, mereka hanya fokus kepada universiti dan mampu menyumbang kepada masyarakat untuk membantu membasmi kemiskinan. Silakan Datuk Madeline. Datuk tak dengar Datuk? Datuk, kami tak dengar Datuk. Alright. Okey. Okey, terima kasih Dr. Fahmi. Ini yang perkataan mute, unmute, semua ni dah menjadi bahan bicara setiap hari dah
tanyalah Prof Ulong tadi, dia kata kami berdua dah katanya dah webinar fatigue dah. Memang fatigue betul ni. Tetapi di atas nama perkongsian untuk atas tujuan untuk menambah baik apa yang sedia ada ni, buat jugalah ya. Sama juga tadi saya dengar Prof ya. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UTHM dan lebih lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk. Dia kata tadi technologies TS kan. Kita ada technologies, kita ada IR. I'm so happy to see Fahmi also ada technologies kat depan tu ya. Prof Datuk technologies, Prof Naik Chancellor UTHM kerana sudi menjemput kami. Saya ni orang social science. Memang kalau kita tengok di UTHM tu, saya kadang-kadang saya terfikir jangan-janganlah ada peminggiran dalam bidang social science. Tapi bila tanya Fahmi kata tak ada. Dia kata dia duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, di mana dia diberi peluang untuk menyumbang kepada itu yang saya seronok tengok. This is the thing about sciences, reaching out. And then of course my Tok Guru, respect to him. Kutuk juga, tapi dah lama tak minum teh tarik dengan dia. Kalau dulu sampai sakit perut ketawa dengan dia. Tapi dalam ketawa gelak itu banyak yang aduh sakit telinga dengar. Itulah Prof Samsul, seorang yang saya amat hormati, guru saya, sifu saya, of course colleague juga. Dan lebih lagi bagi saya seorang ilmuwan cendekiawan, takut tersebut cendawan nanti. Seorang ilmuwan yang tersohor bukan saja di Malaysia. Terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa untuk berdiskusi. Panjang pula cerita tu. Fahmi, soalan yang Fahmi bawa persembahkan kepada saya tu, aduh amat bertepatan sebab kalau semalam saya ada satu webinar ya. Saya tak sangka pun webinar itu dimulakan. Ceritanya tentang Rancangan Malaysia ke-12. Tetapi ia dimulakan dengan video yang kononnya viral. Yang di mana saya hanya satu sebahagian saja bahagian yang saya ucap, yang mana saya disebut, saya mengatakan ramai di kalangan kita yang hanya pergi ke menghasilkan dasar, yang menghasilkan laporan kajian tanpa menjejak kaki ke bumi nyata. Apatah lagi kita dari kami, saya kalau di ekonomi tu, kami ada dua bidang yang agak berbeza. Satu yang very kuantitatif. Kerja dia modeling saja. Dia boleh duduk di depan komputer, menghasilkan modeling dia dan menghasilkan hasil kajian. Dan saya tidak mengatakan kajian ini tidak penting. Cuma saya bercerita yang satu lagi ialah orang seperti saya. Di mana saya mengumpul maklumat saya di mana saya pergi ke lapangan. Dan pada ketika itu, masa video itu viral, saya menyebut tentang bentuk metodologi kajian saya. Dan saya perlu menjelaskan di sini bahawa tidak ada sama sekali saya mengatakan bahawa mereka itu kurang penting berbanding dengan mereka yang penting. Sebab ada Prof Ulong, mungkin dia sebab dia ni orang level tinggi, dia tak baca Facebooknya, dia tak baca Twitter, dia hanya mendengar, hari ni pun nak jumpa PM kan. So dia hanya berbicara dengan dia. So it was viral and there was a lot of people saying that what does Madeline know? Apa yang Madeline tahu, bukan dia lagi dalam dunia akademik. Apa yang dia tahu tentang kemiskinan? Takkan kita nak duduk dekat lapangan bertahun-tahun hanya untuk memahami kemiskinan. Ada juga yang mengatakan, dia kata tugas kita sebagai penyelidik ialah menjalankan penyelidikan. Bukannya duduk dengan golongan miskin. Sama sekali saya tidak ada menyebut bahawa you mesti duduk dengan orang miskin. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ya. Saya membesar di universiti, saya masuk pada tahun 80-an ya. First sebagai student, dan sebagai student zaman tu beza sangat. Yang di mana kami menghafal, di mana buku tu diletakkan, rak-rak buku. Jadi maknanya kalau tidak pergi library memang tak tahulah dekat mana nak dapat semua maklumat. Sekarang pelajar-pelajar boleh graduate tanpa menjejak kaki ke perpustakaan. Kalau dekat UKM tu dipanggil PTSL, Perpustakaan Tun Sri Lanang, nama yang begitu besar sekali. So begitu juga masa saya menjadi tutor, saya belajar di ekonomi, saya belajar dengan nama besar dalam kajian kemiskinan. Orang seperti Ishak Shari, Prof Ishak Shari Prof Ishak Shari, I'm sure Prof Samsul, you know him. And then zaman dulu dia orang ni suka duduk bersembang.
Mereka suka berwacana, bukan seperti sekarang webinar dan sebagainya. I used to hang out with them, duduk mendengar cara dia orang berbincang. Pak Halim, Ishak Sharif, Prof Samsul, Prof Ismail Buta, the late Ismail Buta, although dia tak hang out sangat. And then we have the G group, apa nama. Itulah saya membesar dalam suasana itu. Dan bila membuat kajian, saya ingat sekali kajian saya kemiskinan. Saya mengikuti Prof Ishak. Okay? Kajian saya mudah aja kalau nak dengar sekarang, ialah kajian tentang nelayan. So saya pun pergilah dengan Prof Ishak. Soal selidik bukan main tebal ni. Saya dah ready ni nak isi soal selidik ni. Sampailah dekat tempat nelayan. Terus saya ingat dah duduk nak tanya nelayan ni. Soal selidik kan? Belajar macam mana nak isi. Okay. Suddenly kata, no. Put that aside. Dia kata, jom kita naik boat. Udah. Saya satu, saya tak pandai berenang. Kedua, saya kata, nak buat apa naik boat? Sini cukuplah kita tanya nelayan. Tak apa, kita naik boat. So kami pun naik boat tak sampai, saya rasa tak sampai 15 minit. Saya dah muntah hijau dah. Bukannya ada gelombang sangat pun. Bagi saya dah macam storm lah tu. Sebab saya tak biasa naik boat. Saya dah tergolek-golek dekat bawah tu. Saya tengok Ishak Syari duduk kat atas boat tu. Naik boat nelayan tu bukan boat yang macam ni. Tapi yang ada ni, dia duduk atas. Membuat catatan. Yang saya dah tergolek-golek kat bawah tu. So ambil lah tu. Adalah 3 jam kami dekat laut. Balik sampai ke pantai. Okay, dia kata after this kita debriefing. Lepas 2 hours, Madeline you rest. Lepas ni kita debrief. Please let me know what you have learned today. Alamak, dia kata, apa I nak cerita dengan Prof Ishak ni? So habislah tu, saya pun tidur. Dah panjang jawapan saya ni. So bila saya bangun, dan bangun sebab saya dah muntah-muntah dah habis, maka ubat pergi jumpa for our debriefing masa tu. Saya dengan another few colleagues of mine. Sampai kat sana, Prof Ishak kata, okay Madeline, what have you learned today? Dia kata, Prof, saya pun beraya-ya meminta ampun maaf because my soal selidik langsung tak berisi. Sebab saya dah tergolek-golek tadi kan dekat ni. Okay, tell me, what have you learned? Dia tanya dengan I. Prof, I did not learn anything today because I kata saya tergolek-golek dekat bawah tu. No, tell me, what have you learned? Saya kata apa? Tanya Prof Ishak ni susahnya. So I keep on telling him, Prof, I really did not learn anything. Madeline, dia kata, there are so many things that you have learned today. Not just from your soal selidik. That you have learned what it takes to be a nelayan. So that you tahu betapa sukarnya kehidupan nelayan. Itu you buka gelombang tu Madeline, dia kata. So then we went into, and that was my first, and I will always remember that lesson for the rest of my life. That what I thought was just semua benda yang bercatatan dalam nota. Jadi, saya membesar begitu. So dalam di UKM, saya bergaul dengan bukan saja dalam fakulti ekonomi. Kawan-kawan saya ramai daripada social science. Itu yang saya kenal dengan Prof Ulung. Dan bila saya duduk dengan Prof Ulung, benda kalau you biasa dengan Prof Ulung, sorry ya Prof this is my perception This is my perception. You think it was a joke from him. He will say you words that, Prof macam mana you terfikir benda tu? And we will laugh and laugh. Tapi balik tu nanti you fikir, betul juga apa yang dia kata. Tapi saya ingat lagi Prof dengan you menyelia student PhD. Benda-benda yang dia ya ampun, saya kata saya lebih 30 tahun saya belajar, but saya terlalu terikat dengan buku, terikat dengan teori yang saya kata, yang saya pelajari. Jadi balik kepada cerita tu, Fahmi panjang jawapan Iban ni. If you ask me, what I experience now is a different world. Mungkin saya yang kurang faham sebab dunia dah berubah with internet. People can study poverty without stepping di rumah seorang miskin tanpa mendengar apa kata orang bisikan keluh resah dia, tanpa melihat bila dia bercerita dengan you tu, you nengok air muka dia saja. I always tell my poverty student, and I'm sure you hear them, you cannot study poverty without stepping into their house, without listening to their voice, without, yang paling sekali ialah bila kita sampai ke rumah dia, dia menjamu kita minuman, and you tak tahu itu Milo ke, teh ais ke, air kosong ke, atau kopi. Tapi student saya selalu lah yang normally tahun 1 dia kata, and I said, minumlah bukan sajikan kita. Oh, hari ni saya puasa doktor. Saya dah tahu cerita ni, dah kerap sangat cerita ni. Balik tu memang kena sumpit hidup-hidup. I kata, I know why you don't drink. Because I know as you walk along, the pathway di kawasan Stengan, you can faham lah how it is like.
dengan peluh, dengan panasnya, orang menjamu you air, mungkin itulah air yang dia takut untuk diri dia. And there you are telling them you don't want to drink it. So how can you talk about poverty? Itulah latar belakang saya. Jadi tapi saya tidak mengatakan mereka yang menggunakan model yang terbaik yang ada dalam jurnal itu is not a good research. No, I did not say that. What I'm saying, I come from that field. So that is the way. Now, the last word that I want to say, what is happening right now to me, kita sudah mencapai what we call dalam bahasa Inggeris an impasse, Prof. Samsul. Dulu kita kata an impasse in social science. Now, saya boleh mengatakan bahawa berlakunya kemiskinan dalam kajian kemiskinan. Orang sudah tidak mahu mengkaji kemiskinan sebab dia tak glamour tau, dia tak seksi. Tetapi bila COVID muncul, sebab orang selalu sibuk dengan STEM, dengan you all, STEEM. Tapi saya mengatakan what we need in post-COVID ialah what we call SHAPE. Social Science, Humanities, Politics for Economic and for People and Economy. SHAPE. Itu je Fahmi. Terima kasih Datuk. Maksudnya pengalaman tu sebenarnya lebih berharga kalau kita bersama-sama dengan masyarakat kat luar, okey, menyelami apakah kesusahan, kemiskinan yang diorang ada lah. Jadi saya nak berbalik saya nak pergi kepada Profesor Datuk Wahid selaku NAP Chancellor. Saya nak tanya satu soalan, seperti mana yang saya kata tadi, UTHM sekarang ni kita dah laksanakan visi dan misi yang baru yang kita katakan sebagai Global Technopreneur University 2030. Kalau kita lihat sendiri dekat UTHM ni, kebanyakan pelajar, hampir kebanyakan pelajar adalah B40 dan ke bawah. Jadi sejauh mana melalui GTU 2030 ni, misi dan visi yang baru ni, kita dapat membantu masyarakat, para pelajar yang miskin ini, di samping memberikan impak kepada warga universiti, termasuklah para pelajar dan pensyarah. Silakan Datuk. Ya, terima kasih Saudara Fahmi dan my respected panelists, Prof. Datuk Samsul, Profesor Ulung dan juga Datuk Dr. Medlina. So, saya berpandangan bahawa education is a long term process. Itu satu perkara. Jangan ingatkan education itu is a jet. It's not a jet. Jadi itu satu perkara. Keduanya, apabila kita melihat universiti, we have got to go back to the philosophy of the university. Walaupun saya seorang mungkin trained as an engineer, tetapi what is university without the rest of the entity of the world? Sebab tu kita kata bahawa saya merujuk kepada fungsi universiti. Ada orang menyatakan bahawa dia bersetuju dengan pandangan Dewey yang menyatakan bahawa that university adalah to develop, to grow democratically minded citizen. Itu satu pandangan filosofi. Keduanya, satu pandangan lagi iaitu by Sneddon dan juga Prosser yang dia menyatakan bahawa dia adalah untuk membangun talent, human capital untuk industrial economy ataupun untuk ekonomi. So yang mana satu sebenarnya universiti ini? Jadi biarlah saya menyatakan di sini bahawa secara jujurnya ada universiti yang to the idea of bahawa let's produce democratic minded citizen. Ada universiti yang let's produce the wheel of the economy. So jadi biarlah masing-masing dengan filosofi masing-masing. Namun kita di UTHM ni menjaga mandat yang telah ditetapkan pada kita, iaitu kita adalah sebagai to produce professional for the country. Itu. Tetapi saya tidak menidakkan bahawa we need the scientists, we need the philosopher untuk memastikan bahawa the technologists, the engineers itu they are on the right track. Walau macam mana pun di UTHM, saya rasa we should be on the right track. Sebab kita merasakan bahawa we choose to be in the direction of bahawa we are providing what we call professional for the country in respective fields. Bagi contoh, we are producing lots of engineers and technologists. We also the only IPTA that produce commercial pilots ataupun juru terbang yang bertauliah dan banyak lagi. Dan ini adalah mandat kita
Untuk apa? Ini satu lagi persoalan yang saya dapat daripada sudut Datuk Madlina tadi, iaitu sebenarnya profesor ni apa? Di UTHM, ialah profesor itu adalah seorang yang buat research. Kalau dia hanya buat research, it's not a professor. Dia mestilah juga mengajar. Macam hari inilah Prof. Ulum mengajar, that's professor. Kemudian dia mestilah professional, they should be in the group of people fighting for the cause. Itu. Jadi maksudnya they are professionally recognized. Dan keempat, ini yang penting, iaitu konsultan, memberikan perkhidmatan kepada industri dan komuniti. Dan sudah tentu kalau hari ini Prof. Ulum dipanggil oleh PM, ini adalah satu pada saya lah pengiktirafan yang tertinggi, to consult the Prime Minister over things. Itu baru saya katakan the cycle of professorial personality itu complete. Ada profesor yang setakat profesional, IR, tapi dia tidak mengguna untuk tujuan masyarakat industri. Itu tidak sampai pada saya tahap profesor. Jadi oleh ramikan, dah kita jadi konsultan pun habis idea. Jadi kita kena buat research lagi. So these are the cyclical. So we believe that at UTHM we do something. Jadi mengapa suddenly out of blue that we change into Global Technopreneur University? Jadi ini adalah satu yang berkait dengan tadi, iaitu filosofi bahawa we produce professional, tetapi ingat bahawa basis dia adalah paradigma tauhid. Jadi ini untuk Datuk Madlin, saya kata ini bukan untuk orang Islam saja. Paradigma tauhid itu kepercayaan, akidah. Kalau saya Madlin tak tahu benar kan, orang Kristian ke, orang Iban ke, orang Melayu ke, India ke, Yahudi ke, orang Islam ke, yang tak tahu benar, saya campak dalam laut without help. So apa yang dia kata? Oh my God, ya Allah, ataupun so ini yang kita nak lihat supaya semua education kita ada such values. Sebab pengalaman saya iaitu mengajar teknikal ini mudah. Tidaklah semudah mengajar teoretikal. Tetapi mengajar values itu amat perit. Jadi itu satu perkara yang saya rasakan bahawa perlu, bahawa di dalam apa juga pun persoalan Fahmi iaitu kemiskinan. Saya rasa kemiskinan itu very relative. Saya duduk di kampung, di sini kampung Parit Jelutong. Ini memang kampung, ada orang kaya, ada orang miskin. Tapi dia berbeza. Ada orang yang miskin kat sini, dia kecukupan. Dia happy, dia enjoy. Pada saya, it is very relative. Dan let's not pinpoint bahawa kalau nak naikkan warga kemiskinan B40 ke, senang saja turunkan kita punya minimum values tu, maka naiklah. Tapi this is not the function of an organisation. Tetapi we should be doing what is right. Jadi saya harap di UTHM ini, why we got that? Sebab kita rasa kita perlu bagi boosting kepada pelajar-pelajar kita, staf-staf kita. Let's go beyond. There is no more boundaries now. That when digitalization comes through, that sudah terhurai boundaries. Oleh yang demikian, sebelum kita menjadi satu Technopreneur University, ya, kita di UTHM ini kita berharap kita menjadi satu universiti yang kita kata sebagai TVET digitalization. Iaitu kita tidak akan buat kerja yang sama, proses itu berbeza. Jadi the challenge is bagaimana kita untuk adjust kemiskinan atau membantu ekonomi negara, iaitu dengan mengadakan a new highway, a new process, a new set of work. Jadi inilah memerlukan kerjasama yang saya rasa amat berat. So if university would like to help kemiskinan, bahawa we must look into the future, we must adapt the new technologies, and we must be ever and stay on with the values that we have people. Values kita itu amat penting. Orang beli sesuatu benda itu bukan kerana dia warna ke apa, kadang-kadang, tapi lebih kepada the values. Jadi dalam ketika ini pada saya values itu berubah. Cuma ada contoh satu persoalan ya, ini mungkin Prof. Hamdi dia boleh jawab perkara ini dan dia memang pakar dalam itu.
dalam keadaan sekarang ini, adakah kemiskinan itu lebih penting daripada unity? Ataupun PhD itu lebih penting daripada unity? So, pada saya itu kita perlu berbincang. Dan pandangan saya, a university is a long-term process towards eradication ataupun reduction of poverty, and there are many ways to it. And we choose to have a digitalization on our way. So itu sajalah yang saya fahami, yang saya dapat contribute untuk ketika ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Profesor Datuk. Okey, seperti mana yang Prof cakap tadi, Profesor Datuk cakap tadi, bahawa nak mengajar ataupun nak belajar nilai itu adalah lebih susah berbanding kita mengajar secara teknikal dan sebagainya lah. Itu satu poin yang bagi saya adalah amat penting. Dan berbalik kepada persoalan yang Prof Datuk tadi nyatakan kepada Prof Ulong, mana satu yang penting, sama ada kemiskinan ataupun perpaduan. Adakah, saya nak tanya dengan Prof Ulong ni sebenarnya, adakah kalau misalnya sesebuah negara itu miskin, dia menghakis nilai perpaduan? Adakah goyahnya nilai perpaduan itu apabila sesebuah negara miskin? Sebab saya nampak ada juga negara-negara yang miskin tapi nilai perpaduannya sangat kuat. Tapi kalau kita lihat dekat sejarah dekat kita punya negara ni, peristiwa 13 Mei 1969 bagaimana berulang kan, kita takut berulang nanti, okey, di mana satu kaum tidak berpuas hati dengan kaum yang lain yang menyebabkan perkara ini, orang cakap tu sebuah kaum semakin terpinggir dan sebagainya lah. Apakah peranan yang lebih praktikal yang boleh dimainkan oleh warga universiti dalam menyelesaikan masalah ni? Ataupun kita ni tak boleh apa-apa, tak boleh nak buat apa-apa. Bak kata orang Negeri itulah tak dapat dia nak tolong tu dah. Macam mana tu Prof Ulong? Okey, silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada UiTHM sudi mengundang saya untuk berkongsi idea. Sebenarnya saya nak kembali kepada tajuk lah, kerana dalam tu tak ada perpaduan saya dengar. Tapi universiti dan kemiskinan. Kemiskinan ini tarafnya adalah satu fenomena sosial dan sosial ekonomi. Sedangkan universiti satu institusi. Jadi saya bayangkan kemiskinan ini jauh lebih besar dalam konteks sebuah negara daripada satu komponen institusi yang boleh menyumbang ke arah penyelesaian kemiskinan. Jadi di satu peringkat kita membincangkan perkara yang cukup besar. Dah dengar tadi macam mana Dr. Madeline cerita discovering poverty, the subterranean notion of poverty, poverty yang tersirat, tak dapat dirasakan. Apabila ditanya baru dia boleh jawab dan ditunjukkan bahawa poverty itu bukan sekadar rupa buruk seluar koyak tetapi perasaan dan juga reaksi. Jadi apakah peranan satu institusi daripada berpuluh institusi di negara kita ini? Jangan ingat universiti saja. Kalau tidak kan kita sebenarnya menuduh kita tak menjalankan tugas. Sebenarnya kita melihat diri kita ini seolah-olah ketinggalan. Tak betul. Ini saya rasa tidak tepat dan tidak adil pada universiti. Yang harus kita bincangkan ialah bukannya mengenai kemiskinan dari universiti, tetapi sumbangan universiti terhadap penyelesaian kemiskinan. Jadi itu yang kita nak tahu, penyelesaian. Kerana kita tahu dalam laporan World Bank yang terkini bulan April lalu, policy brief daripada World Bank menunjukkan menurunnya atau meningkatnya kadar kemiskinan daripada sekian-sekian persen kepada sekian persen. 1% naik oleh kerana COVID. Jadi saya gunakan World Bank ni sebab dia memang kerja dia tak ada. Dia bayar duit, gaji, orang tu kerja kat Malaysia, tengok kita ni kaya miskin, makan lebih, makan kurang, siapa tak makan, itu kerja dia. Jadi jangan kita susah-susah ada orang merhatikan benda ni. Kalau kita buat tak betul, dia akan war-warkan seluruh dunia. Nak cari juga keburukan Malaysia ni. Jadi itu yang menarik pada saya, cara mereka melaporkan mengenai Malaysia. Dia tak boleh kata Malaysia ni tak berjaya. Dia kata 70%, tahun 70 49% miskin. Sekarang ni tinggal 0.4%. Ini semua kenyataan-kenyataan yang membuktikan kemiskinan is a big issue. But many institutions
have tried very well and put in so much effort to reduce this. Kalau ingat dasar ekonomi baru, yang pertama, serampang dua mata ialah untuk mengurangkan, membasmi kemiskinan tanpa mengikut kaum. Tapi selalunya orang yang nak memburukkan dasar ekonomi baru, dia akan lupa bahagian itu. Dia lupa tanpa mengikut kaum itu. Ini termasuk profesor-profesor ekonomi yang terkenal di Malaysia ni. Saya baru baca tadi artikel dia orang. Tak sebut pun penyelesaian ekonomi. Yang dihebohkan ialah pengagihan harta hak milik dan pendapatan itu di kalangan Bumiputera dan bukan Bumiputera tanpa mengikut kaum. Tapi ada dasar ekonomi baru dan ada Bumiputera. So jadi kadang-kadang di Malaysia ni soal kemiskinan ada satu dimensi lain, iaitu dimensi politik. Jadi jangan lupa, walaupun fenomena sosioekonomi, tapi sudah sampai bila disebut dasar ekonomi baru, dengan sendirinya terheretlah ke dalam arena politik isu itu. Bila terheret dalam arena politik, maka terheret dalam politik perkauman di negara kita. So jadi you kena tengok tu, you kena tengok macam mana yang ini tarik yang ini, yang ini tarik yang ini. Jadi kesudahnya kita dapat lihat masalah kemiskinan ini memang di luar kawalan universiti. Saya nak mengata universiti lah ni, ya. Memang di luar kawalan kita. Yang kita boleh sumbang. Saudara Medin boleh jadi konsultan, saya boleh jadi konsultan, tapi sebagai satu universiti, saya tak pernah dengar satu universiti di seluruh negara kita diberi tanggungjawab menjalankan pendidikan mengenai pembasmian kemiskinan. Tidak pernah. Jadi kadang-kadang kita janganlah ingat kita ni besar sangat. Kadang-kadang kita tak sampai ke situ kerana kerajaan dia pilih orang-orang je. Macam Tan Sri Azlan, dia akan pilih orang-orang saja untuk memikirkan soal ini. Jadi saya merasakan universiti penting, bukan tak penting. Cuma dalam konteks pembasmian kemiskinan, setahu saya, sejak saya bekerja atau membantu Economic Planning Unit di peringkat pusat dan peringkat negeri, poverty is not a single person problem. It's a teamwork lah. To solve poverty is a teamwork. Termasuklah ahli sains. Kan bila orang sains sosial mengata mana ada orang sains terlibat dalam kemiskinan, dia duduk kat lab je, kan dah kena dia punya kritikan tu kan. Tapi sebenarnya tak benar. Kerana seperti yang kata Prof Dr. Madeline tadi, the econometrics people will never go to the ground except Syed Syari. Itu yang saya kenal lah. Dia ambil econometric masters dia dulu, buat PhD dia dalam political economy, buat kajian di Busrah dan juga di tempat Raymond First dulu, ya, di Kelantan, ya. Jadi saya ingin melihat kemiskinan satu fenomena sosial yang besar yang dihadapi dalam seluruh dunia, tapi saya tak pernah tengok dalam laporan World Bank mengenai universiti peranannya dalam kemiskinan. Jadi artinya we are just an instrument, an institution that helps among the many component of a bigger team to solve poverty problem. Itu penting kita justifikasikan. Tetapi saya juga nak menyatakan bahawa sebahagian besar daripada mereka ada berperingkat-peringkat menyelesaikan kemiskinan dari segi idea modeling. Pada saya kebanyakannya econometrics dan juga statistician. You ingat 90% Nobel Prize winner dalam economics ialah statistician. And econometrics is not a macroeconomic or microeconomic. Very few of them. I know I read all these people's book and mostly I don't understand because they're all about game theory and so on and so forth. Yeah. But for me, memang banyak orang sains sosial ni menyumbang. Tapi dari segi penyediaan modeling itu. Jadi pemenang Nobel Prize yang terbaru ialah mengenai labor and minimum wage and labor. So it's quite interesting. Tak ada orang sains dalam tu. Tapi semuanya orang aliran STEM lah pada saya. Dia orang statistik dan sebagainya. Jadi dari segi itu saya dapati dalam universiti kita menghadapi satu masalah. Walaupun kita kata kita ni hebat dan sebagainya, tapi penilaian kepada mereka yang buat kemiskinan itu tak ada. Kerana kerja-kerja menyelesaikan kemiskinan ini seperti yang dilakukan oleh Dr. Madeline dan saya sendiri adalah as public advocacy. Dia tak masuk dalam MIRA. Jadi pertimbangan pengiraan ini
Siapa yang nak buat kerja, nak bantu kerajaan kalau tak ada markah? Dan kalau ada markah pun kecuali untuk polisi kertas dasar, institut atau PTJ. Orang yang bekerja bertungkus lumus tak boleh masuk nama dia dalam tu. Macam mana? Siapa? Apa galakan yang universiti? Jadi universiti kena tukar sistem dalaman ini. MyRA itu hanya sebahagian saja. Seperti juga konsultansi harus dibagi markah dalam research. Kalau saya lihat konsultansi ini tak bagi markah dalam research. Dan duit yang masuk dalam, mesti masuk dalam bendahari. Setidak-tidaknya RM5,000. Saya kadang-kadang bila saya baca glossary MyRA tu tidak menggalakkan penyelidikan yang bersifat public advocacy itu kepada kalangan pensyarah kita. So there is an internal issue in the university that doesn't encourage research like kemiskinan kerana dia tak ada markah. Melainkan you tulis paper dalam econometrics, keluar dalam jurnal Q1, and then it is ada nilai dia. Tapi tak nilai menyelesaikan kemiskinan. Sini menarik pada saya, ada kontradiksi antara keinginan menyumbang kepada kemiskinan dan ketidakmampuan ilmu itu diperakukan sumbangan itu dalam konteks kerjaya pensyarah di universiti. Jadi universiti ni frust juga diorang buat kerja keras, menyumbang kepada tim, tapi yang dapat nama tim dia tak dapat markah. So jadi pada saya ini telah lama diperjuangkan di kalangan ahli sains sosial di Malaysia ini, tak diambil peduli oleh MyRA kerana dia lebih mementingkan perkara-perkara yang asas itu. Yang saya bersetujulah, itu tidak dapat dielakkan, tetapi dalam keadaan di Malaysia, you bandingkan tadi Malaysia dan negara lain tentang perpaduan yang miskin dan sebagainya. Di Malaysia kita menikmati perpaduan ini walaupun kita tak puas hati. Di Malaysia ini memang senantiasa terbuka kerana perasaan tak puas hati itu diizinkan dengan adanya media sosial yang luar biasa. Kalau di China, di Singapura, nak komplain pun tak boleh kerana akan ditapis oleh kerajaan. Di Malaysia tidak ada penapisan. Tapi bila benda yang baik ini takkan disebutlah. Di Malaysia ini perkara yang buruk saja yang akan diangkat. Terutamanya oleh parti-parti pembangkang misalnya. Ya. Jadi saya dapati jelas dalam konteks universiti dan kemiskinan ini, universiti banyak memainkan peranan penting, mungkin tidak dalam konteks kolektif lah. Seperti yang saya katakan, tidak ada universiti diberi satu dana 10 juta ke LRGS ke, ya, atau translational ke untuk poverty problem kan. Tapi individu ada, individu diberikan tak banyaklah, 500,000 ke 3 juta ke. Jadi pun tidak secara langsung kepada kemiskinan. Jadi ini kontradiksi dalam tajuk ini dan kontradiksi dalam realiti yang menghadapi kedua-dua tema ini. Jadi saya rasa pihak universiti memikirkan kalau kita betul-betul nak memberi sumbangan kepada satu tema yang paling besar dalam negara kita, walaupun kemiskinan bukannya isu besar, tetapi berbanding dengan apa yang berlaku 50 tahun lalu, tetapi ia tetap merupakan kemiskinan. Sabah ialah negeri yang paling rendah, yang paling tinggi sekali kadar kemiskinan, 19%. So jadi ini perkara-perkara penting yang kita harus perhatikan. Kadang-kadang terlampau sangat menonjolkan benda yang tak kena itu tak apalah. Tapi pada saya kita kena rank lah dia di mana isunya, ya. Dan saya dapati kita tak berhenti menyelesaikan, menurunkan daya kemiskinan atau kadar kemiskinan daripada 49% kepada 4%. Luar biasa pada saya. Tengoklah mana negara Afrika ke Amerika tak boleh capai itu. Jadi ini dia ada beberapa hal yang memungkinkan ini berlaku. Ada dua hal yang saya nak nyatakan di sini. Pertama, Malaysia menikmati dan rakyat Malaysia telah berikrar semenjak 1969. Peace is the absence of violence. Jadi keamanan, harmoni mesti dicapai tanpa keganasan. Jadi ini pengorbanan yang besar di kalangan rakyat Malaysia. Dia yang suka bertikam lidah tetapi tidak berperangan. Ini dia kehebatan orang Malaysia itu. Dia akan debate, kata-mengata, sosial media dan sebagainya. Tapi orang sosial media ni yang tak keluar rumah ni. Dia hanya di jari saja. Itu yang saya katakan. Tongue wagging but not parang wielding. So they keep on talking. Pada saya they keep on pressing the phone, saying all the nasty things. Suruh dia keluar, dia akan tutup pintu. Jadi ini, saya nak kata itu kelebihan tak boleh lah. Tapi pada saya itu satu perkara yang baik lah.
di Malaysia, maka hot air will go out and they will cool in, the house will be cooler because the hot air has gone out. So kalau saya boleh gunakan contoh itulah. Itu pandangan saya round 1. Kalau ada terima kasih Prof Ulong. Maksudnya dekat sini universiti ni sebenarnya salah satu ejen bagaimana kita nak mengurangkan kemiskinan lah Prof Ulong kan. Jadi sebenarnya semakin rancak diskusi kita pada pagi ini. Kepada mereka yang baru saja mengikuti kami, Wacana Segar OIG telah disiarkan secara langsung melalui UTHM TV dan juga media sosial kumpulan integrasi Oasis. Saya nak berbalik semula kepada Datuk Madeline. Sebenarnya saya nak kongsi satu komentar daripada Datuk melalui satu video yang tular baru-baru ni. Mungkin kita boleh saksikan video tersebut. Silaplah. Siapa suruh tu video? Kerajaan, NGO does not mean that you know everything. It is the society that knows their problem. And the society knows how to solve their problem. Bukannya orang macam kita yang study dekat Harvard, yang study dekat Yale, pergi ke Oxford, pergi ke Cambridge, datang tergigit, datang 2 hari, 3 hari, bawa borang soal selidik, tanya soalan. Lepas tu, cuba menyelesaikan masalah orang kampung. Orang kampung tu duduk di situ bertahun-tahun dah. Lepas tu kita pergi ke kuasa orang asli. Ajar orang asli macam mana nak buat ni. Lepas tu orang asli tak buat, kita marah. Kita kata dia malas, kita kata dia macam-macam. You jangan tanya dia soal selidik. Makcik, berapa peratus makcik belanja untuk disposable income makcik? Berapa disposable? Makcik tu disposable income pun tak tahu apa benda. Inilah masalah dia. Apa kita nak cakap dengan apa orang tu faham. Totally macam langit dengan bumi. Itulah dia. Bila nama you ada Harvard lah, Yale lah, Oxford lah, macam-macam. And we thought that we know everything. Sorry. The real world is out there. The real university is out there. It's not in the university. What you learn is only 4 tahun aja. Orang tu dah miskin berpuluh-puluh tahun. And you nak datang satu malam aja bawa soal selidik tu. Sekarang lagi lah tak payah pakai soal selidik. Pakai Google Doc aja. Suruh dia isi. Macam tu lah masalah kita. You know, dalam economics we call it we and them. Kita ingat kita tahu segalanya. Sebab kita ada bachelors, kita ada masters. Dr. Madeline ada PhD. And we think that we know everything about their life. Okey Datuk, berdasarkan daripada video tadi. Okey. Berasap orang Iban ni. Engkau bunyi Sadik pula bunyi. Ada sebahagian daripada mereka di luar sana sebenarnya bersetuju dengan apa yang Datuk katakan ini. Tetapi ada juga sebahagian di luar sana juga merasakan sebenarnya Datuk Madeline ni sebenarnya iri hati rasanya. Mungkin komen sikit Datuk. Betul ya, terima kasih Fahmi. Sebenarnya saya tak tahu benda ni tular. Dua perkara yang satu, I'm not in the, so bila some of my student ada WhatsApp me, student biasalah, ada prof, thank you so much, blah blah blah, and also some of my NGO friends. Tapi bagi saya tidak melihat until saya menerima a few comments from my academic friends. Bila dia orang kata sebenarnya you are envious. The word was they use Prof Ulong, they use the word you are envious. Satu, saya iri hati. Saya iri hati, perkataan envious, iri hati. Dan yang kedua, ada juga yang mengatakan you are anti orang yang pandai. Sebab you gunakan istilah Harvard, Yale, Oxford, tambah benda dah. So dia kata you sebenarnya ada. Saya tidak, masa tu saya tak sedar pun, tak terfikir. Until Fahmi you brought that up today. But I never mind. I leave it to both VC and Prof Ulong, mereka orang yang lebih ni, orang luar yang tidak terlibat dalam diskusi ini. Now if you ask me for my reaction, just let me, itu yang saya katakan tadi ya. Saya dari latar belakang mereka yang melakukan kajian. I am a field person. Sebab saya orang yang, sebab masa saya buat undergraduate, saya pergi field. Masa saya buat master, saya memang pergi ke lapangan. Dan bila saya buat PhD pun, memang saya yang bangsa mengutip data di lapangan. Jadi itu yang saya sering, masa dalam, macam Prof Samsul ada kata tadi lah, dalam urusan saya dengan government agencies ya, bila kami banyak terlibat dalam, yalah kata orang memberi input benda ni, like Prof Samsul kata, tak ada siapa yang pandang.
Because dia kata benda itu tidak menaik taraf, tidak menaikkan nama universiti. Walaupun masa itu saya di UKM, kami diminta untuk melakukan 3R. Remember Prof Samsul? The 3R. Relevant, respected and referred. Saya ingat lagi Tan Sri Azlan akan kata datang ke fakulti sebab he was from my faculty. You tell me, dia kata, yes, your journals are Q1, Q2, God knows what Q they are. But tell me, do you fulfill the 3R? Are you being respected? Do people refer to you? And are you relevant? Jadi saya pun fikir, ya ampun, inilah yang dilema seperti yang Prof Samsul katakan. On one hand, you are on the ground, you provide inputs to the government. Because bukan saya nak mengatakan pegawai kerajaan ini tidak membuatnya. Mereka juga melakukan. Cuma mereka ini memerlukan juga input dari kalangan penyelidik. Seperti kami yang on the ground. Dia juga memerlukan penyelidik yang menghasilkan econometric modeling. So, jadi jangan kita mengatakan one is good, the other is not good. They complement each other. Cuma seperti yang saya sangat setuju dengan bila Prof Samsul kata, yang satu itu tidak akan mencapai status untuk menjadi kalau di Malaysia ini, sebab you will not be quoted in a Q1 journal. But your contribution to nation building itu orang tidak nampak. Saya 32 tahun bergelumang bercerita tentang kemiskinan sampai orang kata Medley tak ada cerita lain. Habis saya nak kata itulah bidang saya. Kalau saya tidak berbicara tentang kemiskinan, saya kena marah ni. Dia kata, alah, tak ada cerita lain. Dia kata, itu aja dia macamlah ilmu dia tidak berkembang. Jadi saya pun terfikir, apakah di mana silapnya? Adakah seorang yang dikatakan expert itu perlu diversify? Or should you focus on it? Tapi sekarang, bila berlakunya COVID ni, akhirnya orang seperti saya, orang seperti Dr. Muhammad yang mengeluarkan buku The Colours of Inequality. Dr. Muhammad was not so much in our clique dulu. Sebenarnya dia ni golongan muda yang mengkaji kemiskinan. Tetapi dia sudah terkenal antarabangsa. Dia banyak membuat konsultansi untuk United Nations punya all the agencies, UNICEF dan sebagainya. Dan jadi, okeylah, he may not be seen in the local scene, but his work is being quoted everywhere. Macam Prof Samsul kata, bila sebut aja World Bank, wah, saya ingat Prof Samsul. Kami bercerita tentang kemiskinan sampai tak ada suara dia. Daripada rambut hitam menjadi rambut putih. And then balik lagi ke hitam sebab kena dye kan. Okay. Dan saya teringat lagi Profesor 2 days ago mesyuarat dengan Tok Pa. Because we were in the same poverty cycle. Sekali tengok dalam meeting tu muka yang sama. Prof Denison, saya, Tok Pa was heading, and termasuk ni Prof Norma, who was 1997 dulu, he was helping the negara to, she was with NEEC or Secretariat, something like that. And then we were laughing away. So because we all kata dengan Tok Pa, tengok ni, muka yang sama juga yang ni. Tapi balik kepada cerita itu, maknanya untuk menjadi seorang profesor macam Datuk VC tu sebutkan tadi, you need to be holistic. You mengajar, you menyumbang dan sebagainya. Tapi akhirnya bila kenaikan pangkat, it is the journal that defines you. It's not what you contribute to society. It's not what UTM consultant menentukan sama ada your transport, your kereta api tu. Saya ingat lagi sama satu TV program dengan Fahmi, saya baru selesai, dia baru nak masuk bercerita tentang landasan. Nobody cares. So itulah dia. Tapi saya dah sampai ke tahap di mana saya melihat saya menyumbang apa yang saya boleh sumbang. Maknanya saya akan lakukan apa yang boleh saya lakukan. Saya tidak mengira sama ada profesor ke, profesor kehormat ke. Kadang dah ada datuk, tak biasa. Tiba-tiba disebut yang berbahagia pula. Kadang-kadang saya bad mood pun panggil yang berbahagia datuk. I say, why they use that term? But never mind. So what I'm trying to say is that we as an ordinary citizen, me as an ordinary citizen, and me as an academic, saya lakukan apa yang saya perlu lakukan. Satu, mengajar. Saya mendidik student saya. Itu nombor satu bagi saya. Mendidik, bukan hanya mengajar. Pendidikan sangat penting. Itu ya kadang-kadang minum kelak kopi dengan dia orang, bersemang dia. Not many lecturers do that. They go to class, balik. That's it. Itu yang saya belajar dengan guru-guru saya zaman dulu. Prof Samsul. Kami lebih banyak belajar di meja teh tarik itu.
Remember, Prof, you told, I remember Yeah. you told us university is irrelevant now. The only function of university is untuk accreditation saja. Kami semua teranga dengar cerita. But kami Prof Ulong balik tu fikir, betul juga. Cuba kalau tak ada accreditation, nobody goes and see us anymore. Because their knowledge, their books, maklumat yang dia ada kadang-kadang lebih jauh daripada apa yang dimiliki orang pencara. Jadi yang membezakan kita sebagai penyelidik ialah kalau kita ada ilmu yang sedikit lebih jauh dari student kita, bukan dari segi hanya buku, tetapi pengalaman kita di lapangan. Okey, Boleh terima kasih. Ada Oh, tambah? yes, Yes, Prof. Prof Ulong. Saya sebenarnya nak defend Datuk Madeline lah. Alamak. Dan Datuk BC, saya tahu. You ada KPI, Myra ni dah jadi macam kitab baru dalam hidup kita di universiti. Okay? Siapa dia ranking yang kita dengar, number 1 to number 5 every year, in and out. Harvard, Yale, Cambridge, tadi aku lupa Cambridge. So jadi pada saya ini sudah menjadi macam psychic unity dalam pemikiran ahli akademik di Malaysia. Itulah dia yang teratas dan yang terbaik. Jadi kadang-kadang saya fikir juga penyamun ada di mana-mana dan orang baik ada di mana-mana. Jadi kes-kes plagiarism dan sebagainya tak disebut yang berlaku di Cambridge, di Harvard dan semua. Tapi disebut yang terbaik saja kan. Jadi pada saya kita macam di Malaysia ni seperti BC kata tadi, nilai ni susah nak ditanam, tapi telah tertanam dalam pemikiran kita berkenaan oleh Myra dan juga ranking bahawa nama-nama universiti ni yang teratas. Jadi timbul satu kekecewaan lah. Sudah saya haraplah Universiti Malaysia ni dapat nombor 1. Itu dia. Dan saya tak bayangkan seperti juga kita keluar berjuta-juta duit masa zaman Dr. Mahathir dulu nak create Nobel Prize winner. Membebel prize winner, yes. Nobel Prize winner, no. So pada saya kadang-kadang tu duit cokai saya tahu. Jangan ketawakan. I pay tax and this tax money is being abused in that sense. So kadang-kadang tu bila sekarang ni zaman Nobel Prize kan. Kejap-kejap kita dengar Nobel Prize siapa pemenang. 9 novelis daripada orang Tanzania yang duduk di England. Mana dia penulis-penulis novel Malaysia ni. Jadi kadang-kadang tu saya pun terfikir juga. Kita juga terpengaruh oleh pemikiran dan pandangan dunia, perception of the world about ourselves and themselves. So this is the difficulty lah. So pada saya bila sebut tentang universiti itu automatik lah. Kalau saya baca ucapan menteri dan ucapan KP, mesti ada Harvard dengan Yale dalam dia punya ucapan tu untuk menunjukkan ranking tu penting dalam hidup kita. Saya tidak menafikan perlunya ranking. Tapi apabila disebut nama-nama itu, sepertilah kita menyebut nama Game of Thrones lah apalah. Ini macam itulah. Jadi dah bersemadi dalam fikiran kita. So I don't think Madeline is different than I do when I think about these things. Pengaruh-pengaruh ini. Okey, Prof Ulong. Okey, saya nak dapatkan pandangan daripada Profesor Datuk berkaitan dengan apa yang dibangkitkan oleh Datuk Madeline tadi, pandangan Prof Ulong di universiti kita sekarang ni, macam mana kita salah satu entiti untuk membantu masyarakat membasmi kemiskinan. Okey, bagaimana kita ni membantu masyarakat dengan kita faham di mana kita punya kedudukan kita. Mungkin Prof Datuk mungkin boleh bagi pandangan sikitlah, dan juga benarkah adakah sekiranya sebuah negara itu mempunyai banyak universiti, banyak institusi pendidikan, maka kemiskinan itu dapat dikurangkan. Mungkin Profesor Datuk Wahid boleh komen sikit berkaitan dengan itu. Silakan. Terima kasih Saudara Fahmi. Satu, saya ingin komen lah apa yang Datuk Madeline nyatakan tadi, iaitu mungkin itu berlaku di universiti lain, tapi di UTHM tidak. Kalau saya jadi VC dan sekarang ini saya pastikan sekiranya seorang itu hanya seorang profesor research sukar. Sebab di UTHM ataupun di almost university sekarang ni dia ada 4 track, iaitu track research, track teaching, kemudian kita kata track services, consultancies and also track leadership. Jadi dekat sini semua pensyarah ada kecenderungan masing-masing.
Tetapi first round dia kena pusing cukup lah. Kalau tidak nanti dia disrespect of other expertise. Yang konsultan kata yang paper Q1 ni tak gunalah. Okay, yang paper Q1 ada, ini konsultan apa ni, makan duit saja ke? So sebab tu kita rasa bahawa a professor needs to go around first and then pick up yang punya expertise, baru dia faham, baru dia respect of others. Itu pertamalah yang ni. Jadi I don't want to comment kat UT lain, tapi untuk di UTHM I do respect profesor-profesor yang terlibat dengan industri. In fact, untuk setengah fakulti saya minta, kalau kau nak jadi profesor ataupun lecturer, silalah. 3 hari you mengajar, 2 hari duduk di luar, duduk di industri. Cari apa masalah dia and bring down. So this is the commitment of a university like UTHM. I don't want to comment about what UKM is doing or UM is doing. Tapi this is what we are doing. Sebab tu I also have the respect of Fahmi. Kenapa tiba-tiba dia menyebut OIG lah, itulah, bekerja dengan industri presin, dia dapat 1 juta. Sekarang ni baru masuk 500,000 saya tahu kursi jadi ini adalah untuk bagaimana penglibatan, iaitu get absorbed, involved di dalam society. Namun begitu, jangan kata bahawa kita orang di field itu saja yang pandai. Tidak. Sebab itu AMI, they send the clinician on the ground, itu kita lah on the field. Tapi dia hantar juga iaitu satellite to have the overall view of what's going on. So ikan di dalam akuarium itu tidak akan tahu besar lautan di situ, tapi orang di luar akuarium itu akan tahu ikan itu besar mana dan dunia lautan itu besar mana. Keduanya, isu berkaitan dengan ranking. Ranking berbeza-beza dari segi pandangan universiti, tapi MTON dengan research university beza. Kita tidak menyatakan bahawa that's our commitment. Our commitment sebagai MTON Technical Universities adalah untuk membangun professionals. Saya tidak risau. Tapi yang penting itu sekarang ini ialah, kalau saya kata GE is our commitment, orang pun akan question, apa GE ni? Graduate pun gaji sekarang ni average pun 2,000 lebih sikit saja. Jadi itu tidak mengapa, tapi it's just one of the indicator. Jadi oleh yang demikian, saya berpandangan bahawa di Universiti UTHM lah, bahawa bagaimana kita membantu kemiskinan. As Prof. Ulung tadi nyatakan, kemiskinan is multifaceted and too many facets kat situ. Ada nilai-nilai, ada sektor-sektor, ada macam-macam dia punya tu. And education also macam-macam. Sebab tu earlier on I said that it is long term, dan I agree with Prof. Ulung bahawa we are just an institution. So what we need to do is we do our part best. So what is it? A university like UTHM, we don't so much push on Q1 papers, but kita akan tanya kerajaan apa yang diperlukan. Jadi sekarang ini kerajaan kata we need to develop, for example, real system. Yeah. So kita kata kita develop lah real system, kita sediakan orang-orang yang bagus dalam real system. Dan sebelum itu kita akan hantar pakar kita keluar negara, ke China, ke Jerman, ke Korea, untuk dia mengetahui overall dulu, baru kita boleh set up. Apa yang berlaku, pandangan saya, when I study into the repository of, for example, real system, kita ada pakar tapi bergabung. Tetapi tidak ada universiti yang menggabungkan, let's do it. Let's put what we call knowledge or practice repository into the country and do it as some other as an institute or what, and di situlah akan keluar balik. Sebab tu pada pandangan saya bahawa a university jika dibiarkan, okay, dia akan banyak mengikut what we call a direction of the VC. Itu saya faham. Tetapi sekiranya kita dah awal-awal kita memahami bahawa mandat universiti itu telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan kita ada. Sebagai contoh di UTHM, what we should be doing good adalah we should be good in sustainable technology and transportation.
So itu yang kita cakap. Jadi when we look into that, kita tengok, kita bukan tinggalkan Myra, tapi kita tidaklah put Myra so much into importance that we disregard other things. Saya ingat masa Prof. Amri dulu, dia dalam majlis profesor dulu, dia kata, okay, mana research untuk social science ni tak ada. Tapi semenjak itu, alhamdulillah sekarang ni dah, the rate tu dah naik. Quantum dulu kalau tak 10,000, 20,000, whereas on technical 100,000, 150,000. So now dah nampak dia punya adjustment, kemiskinan, level kemiskinan antara technical dengan social science tu dah nampak closer and getting better. So itu satu pencapaian saya rasa in the research. And soon, saya rasa lah that university or institution, okay, they should have a long-term plan. As I've said that untuk kami di UTHM, kita rasakan bahawa memang betul orang yang ada PhD gaji dia lebih kurang 20% more than those having degree. And yang ada degree tu having 20% more than those yang ada diploma. Yang ada diploma itu lebih kurang 20% more yang tak ada apa-apa. Tetapi what I'm trying to say is that satu benda iaitu TVET ataupun skills. Orang kata skill itu teruk sangat. So saya katakan competence, professional competence. So this is the values yang kita cuba terapkan. Jangan malu sekiranya ada professional competence tetapi tidak ada PhD pun, tidak ada. Tetapi you can gain mengelak dari perkembangan itu beyond PhD. Itu. Jadi a university like us must go into this direction. Okay. So what is it that the professional qualification within the academic sphere that can help individuals, okay, to get more. So sebab itu kalau kita lihat, kita galakkan specifically into the future of jobs. Itulah saya harapkan that kita boleh membantu dari segitulah. Di samping bahawa kalau graduate kita naik gaji, gaji banyak, dia spend more, jaga mak bapak dia. So itulah aviation indirectly. Kalau direct tu susah kena kata sebab kalau direct tu cepat habis. So elok, everything must be indirect, absorb into the values, into the skills, into the head, and that's pada saya is our long-term strategy to eradicate ataupun at least to alleviate our people from kemiskinan. Bukan saja duit, ingat Fahmi, bukan saja duit, I'm not just about duit, tetapi your thought and also your values. Itu sajalah yang saya boleh katakan. Thank you. Terima kasih Datuk. Begitu banyak perkara yang saya rasa Datuk terangkan sebentar tadi. Okey, dalam bagaimana universiti ini sebagai salah satu daripada ejen untuk membantu masyarakat di luar sana. Saya nak pergi kepada Prof. Ulong. Prof. Ulong kata tajuk ni universiti dan juga kemiskinan. Tidak ada orang cakap nilai perpaduan di situ kan. Kalau kita lihat, saya nak kaitkan sikit dengan metafora seperti manifestasi semangat keluarga Malaysia. Saya tahu Prof. Ulong ada bincangkan. Dan bagi saya, ia juga boleh dikaitkan dengan universiti dan juga masyarakat. Namun apa pandangan Prof. Ulong, universiti ni sebagai satu ejen memainkan peranan dan turut serta bersama masyarakat membasmi kemiskinan pada masa sama sekaligus dapat meningkatkan nilai perpaduan di setiap individu. Mungkin Prof. Ulong boleh bagi komen sikit berkaitan dengan itu. Pada saya hubungan langsung yang saudara buat itu mungkin tidak tepat juga kerana it's a very simple hypothesis kan, tapi pada saya it's a little bit more complicated lah. Pertamanya erti perpaduan. Sekarang ni sudah ada kefahaman awal mengenai perpaduan yang menggunakan perpaduan sebagai konsep tunggal. Ada kefahaman baru yang menggunakan konsep tiga serangkai, iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. Ini semua telah dilancarkan oleh kerajaan. Dalam rancangan Malaysia ke-11 sudah dimasukkan bahawa yang paling penting di Malaysia inilah perpaduan diidamkan, kesepaduan yang dicapai, penyatu paduan yang mesti terus diusahakan. Jadi itu dia kefahaman baru yang diamalkan oleh kerajaan termasuk dalam rancangan Malaysia ke-12. Jadi ini juga satu isu yang saya rasa susah juga kadang-kadang saya nak bincang kerana terpaksa uraikan dulu perubahan kefahaman kita. Jadi saya baru tulis satu artikel
mengenai perubahan evolusi kefahaman mengenai perpaduan di Malaysia daripada zaman kolonial, sebelum kolonial dan masa sekarang, dan juga selepas dasar ekonomi baru selepas 2013. So ini penting kerana perpaduan itu berubah-ubah. Dia sekali air bah, sekali pasir berubah. Jadi perpaduan pada saya begitulah. Dia berubah-ubah mengikut keadaan, lain penduduk. Misalnya saya bagi satu contoh yang paling sesuai untuk saudara fikirkan. Sekarang ni polis Malaysia ni dibayar RM15 kalau dia boleh belajar Cantonese, boleh belajar Mandarin, boleh belajar Tamil, dia dapat RM15 ekstra. Jadi saya pernah bagi kuliah dekat maktab polis ni, ya, saya katakan, jadi kalau yang duduk sebelah you tu orang Burma macam mana? Dia tak ada alarm tu. Lepas tu dia mengata, polis Malaysia tak guna dalam bahasa Burma. You tak faham. Mari kita beri menyamun. You tak faham, saya kata. So, macam mana tu? Ini realiti baru di Malaysia. Kita bukan hanya perpaduan, bukan hanya unity, bukan hanya diversity, super diversity. Maknanya dari Burma bukan hanya orang Burma, iaitu Shan, orang dari Kachin, orang Karen, orang Rohingya. Ada 4 jenis orang Burma di Malaysia. Mereka bercakap lain-lain. Macam mana kita nak kesan dari segi keselamatan, kewujudan mereka ini, dan apa yang mereka buat, apa yang mereka rancang. Tak mampu kita. Jadi itulah keadaan. Begitu juga orang dari Indonesia. Kita Indonesia satu. Kita tak tahu kononnya ada keturunan Boyan, Minangkabau sebagainya. Tapi bila orang ni datang kerja kat Malaysia, kita pun tak faham apa yang dia cakap. Yang pandai cakap bahasa Melayu sekarang ialah kontraktor Cina, kerana dia terpaksa berbahasa Indonesia untuk bekerja dengan pekerja-pekerja dia. So menarik ini perubahan-perubahan yang saya nyatakan dalam konteks perpaduan ini. Jadi kontraktor Cina amat bersatu padu dengan pekerja dari Indonesia. Apakah berarti dia tak bersatu padu dengan kawan di sebelah rumah yang Melayu tu? Ini cara kita melihat tu nak berhati-hati lah. Itu sebabnya saya katakan ada kefahaman baru dalam kefahaman terkini mengenai perpaduan. Sebenarnya di Malaysia ni yang kita amal ialah kesepaduan, bukannya perpaduan. Perpaduan tu diidamkan. Kesepaduan tu artinya apa? Keadaan Malaysia stabil, selamat dan juga harmoni. Kita bersetuju untuk bersetuju dan bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi makna kesepaduan adalah the key to Malaysia success. We agree to agree and we agree to disagree. What we agree, fine, no problem. Kerana rakyat Malaysia ni mempunyai inisiatif yang cukup luar biasa. You tiap minggu kat Johor tu, you tengok kat perumahan, mesti ada orang kahwin kan? Pasang pacak kemah. Ada kebenaran kerajaan ke? Tak ada. Itu adalah inisiatif rakyat. Yang parti politik pun sama ambil bahagian, walaupun pegawai PBT tak izinkan, dia pun dia kahwin pakai dekat jalan raya juga. Jadi pada saya kadang-kadang kita terlepas pandang ya. Satu lagi kalau you pergi kedai gunting, Melayu ke Cina ke India, kedai roncit, you nampak kalender tu tak? Yang hari Sabtu ada kuda, Jumaat ke masjid kan? Dalam kalender tu segala benda dalam hidup Malaysia ni ada. Tak ada kalender lain dalam dunia yang macam tu. Ada di Malaysia saja yang saya dapat kaji dan bandingkan. Rakyat Malaysia ni telah berinisiatif sendirian untuk mewujudkan perpaduan. Jangan risau. Itu yang saya katakan. Ada sosial media pun, dia like tongue wagging. Dia suka bertikam lidah je. Kadang kan tak berani keluar. Kalau boleh tutup pintu. Kalau dipanggil orang ajak pergi melawan. Tak ada dia. So, in a way, I'm happy to know this, but in a way I'm not happy because bila kita ada persetuju, saya nyata jelas perpaduan ada, itu yang dikatakan kesepaduan. Tapi ada bahagian yang kita tak bersetuju. Ada 10 perkara yang kita tak bersetuju yang kita telah kenal pasti. Iaitu soal-soal ethnicity, soal-soal agama, soal gender, soal jurang antara bandar luar bandar, soal politik federalisme, tanya kawan kita, 18 perkara dan 20 perkara. Itu kesepaduan tu. Itu tunjukkan Malaysia ini ialah sebuah entiti yang didukung oleh kesepaduan. Buktinya perjanjian Malaysia 63. Ada perkara kita bersetuju dan ada perkara kita tak bersetuju. Jadi perjanjian Malaysia menjadi contoh yang paling kukuh untuk menunjukkan bahawa kita ni mengamalkan kesepaduan. We agree to agree certain thing, but certain thing we don't agree. You ask Sarawak, bayangkan saya kena buat pasport pergi Sarawak. Bayangkan tu.
Saya sampai sekarang saya tak puas hati. Tapi tak apalah. Saya anggap ini satu persetuju untuk tidak bersetuju. Ya. So, jadi pada saya, apa yang kita lihat, keadaan kemiskinan ini bukan hanya dialami oleh satu kaum. Mungkin majoriti dikatakan dalam statistik yang terakhir, DOSM, di kalangan income, di ukuran income household kan. Jadi, apa kita nak buat dalam keadaan itu? Diterukkan lagi oleh keadaan pandemik ini yang memberi kesan yang luar biasa. Jadi jangan kita jadikan ini sebagai satu contoh kegagalan kerana yang you kata tadi seluruh dunia kan, you cuba ambil lain negara yang mencapai 90% vaccination. Mana dia? Berikan saya nama satu negara. Amerika? Tidak. Kalau ikut ranking universiti tak sampai ke situ taraf Amerika. Itu menarik pada saya. England pun tak sampai taraf Malaysia 90%. So kadang-kadang kita ni cuba bawa jugalah dengan imej-imej yang luar biasa ni, tapi orang tak nak puji kita. Kita puji sendiri. Itu namanya masuk bakul. Yang saya takut sekali masuk bakul. So but interestingly we have to be thankful to what we have lah, pada saya. Dan cuma saya tak yang tak tahan saya ni, saya buka WhatsApp ni lagu balik kampung. Aduhai saya kata. Lagu balik kampung sudah di mana ni, laku betul nampaknya. Tapi yang penting sekali pada saya yang saya lihat ialah kemampuan kita di Malaysia ini memberitahu diri kita sendiri apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Jadi salah satu perkara yang cukup penting yang kita amalkan tapi kita tak tahu iaitu selalu membina tapak integrasi. Maknanya apa? We negotiate, we negotiate, we bargain and we mediate. Ini tiga perkara yang kita buat. Rakyat Malaysia ni pada peringkat bawah kampung, saya buat research kat Muar kan. So jadi saya dah tengok semua kawasan Muar ni dengan kerjasama di UNOA yang baik hati, sangat baik hati punya orang. So pada saya setiap daripada mukimnya, kalau you tengok YB Ayub kan, saya pun tak kenal semua orang ni. Ini semua orang yang baik-baik dalam konteks perpaduan di Malaysia ini. Jadi pada saya usaha di peringkat akar umbi ini tidak pernah diberikan gambaran mereka bahawa mereka berjaya. Saya itu sebabnya saya timbulkan soal kahwin hari Sabtu, hari Ahad, pasang kemah hari Jumaat, hari Ahad dah buka kan. Ini semua kita lalu, kita makan, kita jalan. Kita tak tahu kita menyaksikan satu ikhtiar rakyat Malaysia tersendiri. Tak ada arahan Jabatan Perdana Menteri. Pasti, saya pasti tak ada arahan. Menteri Besar Johor pun yang saya tanya YB tak ada. Dia kata, ini semua sendiri buat. So pada saya, kadang-kadang kita ni terlalu sangat kritis terhadap diri kita. Sedangkan kemampuan kita tidak pernah diangkat sebagai sesuatu yang baik yang harus kita jadikan contoh. Itu sebabnya bila kaitkan kemiskinan dan perpaduan, saya rasa ikhtiar perpaduan kita itu menunjukkan kita ada duit lah. Kalau tak, dia tak boleh ambil caterer tu nak buat kenduri tu. Patutnya di hotel 1,500 satu meja, dia buat 150 satu meja. So it's quite okay lah. Jadi ukuran-ukuran ini, itu kemiskinan seperti Madeline tahu, ada relatif, ada yang absolute, dan ada urban, ada rural poverty. Oh banyak poverty kita ni, dia punya kalau nak bincang kan. Jadi pada saya, on the general level, we are doing keadaan terkawal lah. Itu yang saya selalu bagi nasihat menteri kita. Janganlah pergi cari gaduh-gaduh bincang-bincang soal ni yang menimbulkan. Kata yang kita ni sebenarnya keadaan terkawal. Dalam dunia, di Amerika, tiap-tiap hari kita dengar orang tembak orang. Saya tak kuasa mengatakan Amerika pasal dia ranking nombor 1. Jadi mana kita nak letak Malaysia ni? Kalau ikut daripada ramai orang kena bunuh, dari segi tiap-tiap hari di pasar tu, di supermarket, tak ada kat Malaysia. Kita dibunuh oleh kerana duit berlebih. Ni sekarang tengok. Pasal saya tengok hari ni pagi ni semalam, penuh supermarket, penuh IOI mall ni penuh dengan orang. Ini dulu PTP, rupanya PTP membantu simpan duit ya. Simpan duit datang ramai. Kalau pergi kat Johor Bahru, tengok hotel tu tak boleh pergi Singapura. Tapi hotel di Johor Bahru dah jadi macam Singapura. Sebab orang yang ada duit pergi berehat di hotel hujung minggu. Bawa anak-anak, berenang dan sebagainya. Menarik pada saya, behavior of Malaysians lah.
Itu bila kita sebut tentang kemiskinan, perpaduan, we are talking about behavior kan. Jadi saya perhatilah, saya ni macam Madeline ni all the time feel work lah. Saya tak pernah duduk tak tengok orang. Nanti kalau silap-silap lama sangat pandang orang tu, gaduh pula dia kan. Samsul ni bini aku ni kata dia. So but it is an interesting experience. I'm very proud to be a Malaysian, and I always go overseas and tell them what you know about Malaysia is what the people who doesn't like Malaysia tells you. I said, you tanyalah cerita Mak Dan tu. You pernah dengar Mak Dan ni tu? Yang budak England yang datang Malaysia, tak pernah, tak ada harapan nak datang, tak kali kahwin dengan orang Terengganu, dah tak balik-balik. Kadang-kadang kita ni pun, kita kejam lah pada diri kita kadang-kadang. Saya lihat orang Malaysia ni. Itulah pandangan saya mengenai kemiskinan dan perpaduan itu. Alright, terima kasih Prof Ulong. Datuk Madeline mungkin ada tambahan sikit berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Prof Ulong tadi. Okey, Fahmi, inilah yang saya katakan tadi bila you duduk dengan Prof Ulong. Bayangkan kami semua terlompong. Setiap kali kalau dia ajak kami minum teh tarik, kami tak risau pasal gula naik. Inilah dia. Dalam dia berseluruh tu, dalam dia ni banyak benda yang kita belajar tadi. So balik pada apa yang Prof Ulong katakan ya, Prof. You are talking even Datuk VC mengatakan tadi the need for us to work, macam you all sebab you are from STEM, so you need to work with the industry. It is exactly the same thing that what I was talking about. So you cannot just sit in the confinement dalam bilik you saja dan you nak bercerita tentang kemiskinan. Although memang bagus like that you have modelers and everything, but I said you need to complement it. So balik kepada peranan universiti I think also another thing yang agak ni lah Prof Ulong, sejak kebelakangan ni, sejak ada Facebook ni satu yang merisaukan, everyday tengok muat naik, gambar orang mendapat LRGS, whatever S lah you call it, ceritanya melamak-lamak. Tapi millions of research grant being out there. You know, kita menengok mereka tahniah setinggi tahniah yang that one is really really good. You are happy to see that. Tapi lepas tu you fikirkan, bila sebab saya di Suhakam, then we will hear people coming in dengan all the masalah-masalah, then kita fikir, on one hand there's so much research grant, there's so much work that has been done, yang dekat sini pula kata, you know, there is nothing much, you know, the universities have been rather silent on a few things. Bila ada isu, they were not out there to bring out the issues. Akhir-akhirnya muka orang tu juga yang bercerita. Bila perpaduan, Prof Ulong juga yang bercerita. Bila kemiskinan, adalah kumpulan kami yang akan bincang. Pasti ada Denison, saya dengan itulah. So and now Khalid lah. And then jadi akhirnya ini yang mungkin menimbulkan banyak persoalan di peringkat bawah. Even our students were also asking, Prof. They were saying, you know, because dalam zaman COVID ni, dia kata, of course lah dia kata, macam tak ada orang lain yang muka Dr. Madeline aja. Saya pun kata, betul juga, you know. It can be seen on both sides. It can be seen like, macamlah orang lain tak ada. I'm sure dia orang ada, tapi cuma mungkin tidak dibawa ke depan. You know, ataupun memang tak ada pun hasil kajian, hanya untuk menghasilkan how many graduate student, how many journals you're going to publish, bla bla bla, and menyelesaikan yang itu. Itulah yang dilema yang saya lihat dalam apa yang berlaku, especially during COVID, because poverty is so real, and I do agree with Datuk tadi yang mengatakan bahawa dia bukan satu dimensi, dia multidimensi. Kalau dulu kemiskinan ini adalah wacana di kalangan orang ahli ekonomi. Mana kami tak ada cerita lain nak mengira macam manalah garis kemiskinan lah, multidimensi kemiskinan. Nowadays suddenly someone from ni dia kata, oh, poverty can be seen from, you know, nutrition perspective. Kemiskinan. And then 2 days ago we were talking about mental health. That has never been discussed. So this is where I think, Prof, what you both of you have rightly mentioned, we cannot see poverty purely from satu kacamata saja. We cannot have a silo view. We cannot only say that poverty itu adalah tanggungjawab universiti semata-mata atau tanggungjawab orang ekonomi semata-mata. They can lead it. Tetapi wacana yang segan sebegini sangat penting agar kita lihat ramai yang boleh menyumbang. Para anthropologist boleh menyumbang. Can you imagine? Kami di Suhakam menghadapi, we found out that ramai orang asli, orang kampung lah. Dia lari bila KKM datang.
dia nak pergi vaccination. Dia lari. So kalau kita yang tak faham, kita akan kata apalah ni bla 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 whatever dah bla bla bla. Tetapi when we came there, bila kami suahkan pergi, dia dan baru terbuka ceritanya tentang ketakutan mereka, tentang kegusaran mereka. Tapi kalau you just hantar pegawai yang hanya dalam bidang itu saja, teruslah cerita tu jadi lain. But people from ASIP, kami pujuk mereka, dia kata sebenarnya benda ni tak ada, they are not anti-vaccine. Kalau orang Iban tu memang dia buat, they self-isolate tau Prof. So these are the kind of things in post-COVID, I think we cannot have a cannot have a monodiscipline. Kita tidak boleh mempunyai satu pendekatan saja yang betul. Begitu juga kalau kita berbincang tentang transportation. You cannot just have only the scientists to think about it. Belum lagi cerita transportation kat Sarawak tu. So, budayanya. Kenapa orang tak nak naik ni? Kenapa dia prefer boat dia? Tengok boat, you buatlah jalan raya. Tengok semua orang naik, menggunakan. Then you realise that dia punya feeder tak ada, feeder road dia tak ada. Kita bercerita lah benda. So, like Prof. Shamsul said, human behaviour tu, and also Datuk kata, coming from a side of pure science, this is really something that I truly appreciate. Kami social scientist ni, nanti orang kata, you menegak benang yang basah. Tapi bila ikam, and also when I work with academic science, I noticed that the sciences are reaching out and saying that, yeah, we need the social scientists to be part and parcel of our nation building. You cannot develop the country hanya melihat STEM semata-mata. It is good, but like I said, you need social sciences, you need political scientists, you need economics, especially during post-COVID ini. Siapa yang nak bercerita tentang mental health? Siapa yang nak bercerita tentang nak berbicara dengan orang Iban yang tak nak pergi vaccination? Itu je lah. I want to hear Prof punya comment. Yes, Prof. Ya, Prof Datuk, silakan. I just want one point lah. Tadi VC kata about transportation. I'm very happy to hear that someone actually is looking at the whole country's transportation and how to deal with it. Not just JKR kan. I remember one of my friend was pengarah JKR. Saya ingat lagi tahun bila sebelum kita buat PLUS. Dia jumpa saya, dia kata kita nak buat PLUS ni macam ni, ikut plan kita ni, jalan ni lurus, tapi dia sekarang kena bengkok-bengkok, dia kata. Saya kata, mengapa bengkok-bengkok? Ni kuil ni kita tak boleh lalu kat sini, masjid tak boleh lalu, kubur tak boleh lalu. Rupanya jalan raya Malaysia ni ada cultural landscape dan political landscape dia. Dia bukan ikut physical landscape. Physical landscape is the last consideration. Most important consideration is dekat Johor Bahru tu, ada sekolah Cina lama tu, tak boleh lalu situ jalan tu. Dia kena bengkok jalan tu. So that is Malaysia for you. For our great road makers. So of course in Sabah and Sarawak, the challenge is much bigger. Boat je lah, katalah dulu pernah ada satu rancangan nak buat hospital, floating hospital di Sarawak. Tapi bila kita kaji dengan doktor-doktor ni, orang yang pandai-pandai ni, yang orang 4A ni masuk, tapi bila kita suruh dia buat kerja, dia tak boleh buat. Sebab apa? Orang daripada rumah panjang tu nak datang tu berjalan 2 hari baru sampai dekat dekat pelabuhan tempat kapal tu berhenti. Saya kata eloklah diteruskan flying doctors. Saya kata tak payahlah buat floating hospital ni. Floating hospital ni untuk orang dalam kapal je yang sakit yang boleh ubat. Yang orang luar ni tak boleh, saya kata. They will never be able to reach the facility. It's too far away. So there are some very practical stuff, some very logical, some very commonsensical stuff. So we have to cross all these various levels before we come to the niat baik. Saya tahu niat baik nak buat floating hospital supaya boleh dibawa sampai ke Ulu. Saya kata ya, ini masalahnya. Kita sedangnya hospital ni tempat kutip durian. Saya kata bila musim durian kan penuh lah hospital tu. So they never really serve the purpose, the basic purpose. So interesting lah. Thank you lah UiTHM. I realize you are very focused on infrastructure. Yes, that's it. Transportation. This whole country, the choice is between what? So urban area, apa choice dia? Rural area, apa choice dia? I think you have to include a good planner also in the context of your exercise, because I think some of these issues are not simply technical issues. They are all involving tanah lah, apalah, macam-macam lah. You tahulah macam mana nak buat benda ni. That is my 10 cents worth lah untuk sumbangan
Ya, Prof Datuk Wahid mungkin ada sedikit tambahan. Ya. Saya sangat setuju dengan pandangan Prof Ulong dan juga Datuk Madeline dalam semua aspek. Sebab I can see that a good what we call it come from a good heart, and secondly come from good thinking. Maksud the thinking is sesuatu yang sangat kena pure thinking and ada systematic thinking. My worry dalam konteks kemiskinan itu ialah sekarang ini universiti ialah kalau tengok UTHM, why we are reaching out, because economically we can do our own business, tetapi no, this is not the choice, because university is instruments of the society ataupun negara kita. Jadi we must reach out to the society. And now next, more valuable than that adalah bahawa that society live in environment. Jadi kita perlu cepat-cepat untuk kita menyelamatkan environment kita ataupun ekosistem kita. We must push on that direction. So apalah guna seorang itu ada duit ataupun ada segala-galanya kalau melangkah keluar itu so dirty ataupun perairan itu, saliran itu terlalu teruk, sampah sarap tidak dijaga. Jadi environment involve everybody. Sebab tu university must push on. Satu, learning institution, and then also into the society and into the environment. Sebab dalam keadaan kemiskinan, environment kadang-kala is a second priority or third priority or the last priority. So tak kisahlah. Jadi as long as perut itu ada isi. Jadi itu sesuatu yang perlu kita lihat. Dan pada saya, my second take on this issue adalah my worries that a university like UTHM could not manage to produce innovative person. Sebab di dalam TVET itu kita ada learning system dan kita ada working system. And another one, to help us survive, we got to have an innovative system. Di dalam sistem individu dan di dalam sistem masyarakat kita. Jadi itu yang kita kerisauan saya, bahawa we need to address that very quickly. If we wouldn't like the investors not to go away from our shore. Kalau tidak, maka investors akan lari daripada negara kita because we don't have enough talent yang dipercayai, yang boleh buat kerja, yang saya kata competence. Dan itulah yang saya rasa a long term of a university is to make sure bahawa satu, the sustainability and good living of our our citizen itu as reflected. Kalau kita lihat the latest yang saya baca about Cambridge universities, they are moving from the what we call the economic punya criteria, moving beyond into the society and into the environment. So something that is quite adaptable to what SDG is. Dan saya rasa itu sesuatu yang menarik dan tidaklah semuanya betul, tetapi saya harap apa yang universiti buat itu sebab pakar kemiskinan ada kat sini. So I would say that we are not doing that bad, Datuk Madeline. Pada saya that, but the impact of it is not a year, it's not 4 years, but it is 10 years or 20 years. So I hope that we must, university must work on doing your duty well, and then we will see the results in 10 or 20 years. So untuk itu saya cakap terima kasihlah kepada Prof Ulong dan juga Dr. Madeline, and you are welcome anytime to UTHM untuk memberikan. We do have macam, we do invite Johan Jaafar as our ni sebab kita nampak bahawa dia adalah seorang yang sastrawan yang memahami tentang teknologi dan itu, dan dia banyak memberikan. Dia nak bawa teater ke UTHM, dia bawa macam-macam je berbentuk yang I would say normally engineers or technologists don't do. So this is what we are doing. So perhaps Prof Ulong Samsul boleh datang anytime untuk memberikan gambaran, nak marah kita ke apa ke, lupa ke, ataupun bawa orang IBAN sekali ke, itu tak ada masalah. Sebab kat UTHM ni ada lebih kurang orang IBAN ni mungkin dalam
100 ada sebab kita ramai kat sini orang daripada tu. So I think to be in the field, you got to be at UTHM. Okay, thank you very much Dr. Fahmi and Oasis kerana sekurang-kurangnya memanggil pakar-pakar yang bukan tak berbayar pun ni pun, tapi we manage to kalau ada bayarlah Fahmi. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you, Prof. Thank you. Thank you. Terima kasih. Very insightful. Very insightful. Terima kasih kepada Prof. Datuk. Saya sebenarnya mewakili kumpulan integrasi Oasis dan juga seluruh warga UTHM mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Madeline, Prof. Datuk Wahid dan juga Prof. Ulong kerana sebenarnya kita nak mencari kombinasi, kami nak mencari kombinasi ketiga-tiga ini untuk disatukan dalam wacana ini makan masa saya rasa 1 hingga 2 bulan untuk supaya membincangkan satu berbicara universiti dan kemiskinan. Saya ucapkan terima kasih kerana masing-masing mempunyai tugas dan amanah yang sangat besar kepada negara. Dan saya rasa kita sebenarnya banyak mendapat soalan-soalan daripada penonton dan sebagainya. Mungkin selepas ini kita boleh utarakan secara bertulis untuk membincangkan berkaitan dengan lebih lanjut sebab masa pun sudah terhad. Saya rasa itu saja dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua panel dan kepada para penonton. Jangan lupa wacana akan ada lagi pada masa siri yang akan datang. Saya serahkan semula kepada saudara Syahir untuk acara yang seterusnya. Sekian, terima kasih kepada semua. Terima kasih, Prof. Fahmi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. VC. Thank you. Prof. Samsul, must go teh tarik with you. Oh, anytime. Lama I tak ketawa. Majlis merakamkan jutaan terima kasih teknologi Dr. Fahmi Abdullah di atas kendalian sesi perbincangan itu sebentar tadi. Ucapan terima kasih juga di atas kesudian ada ahli panel yang terdiri daripada Yang Bahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Wahid Razali, Yang Bahagia Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin dan Yang Berbahagia Datuk Dr. Madeline Burma di atas kesudian berkongsi buah fikiran terhadap isu-isu kita pada hari ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan secara langsung perbincangan hari ini di YouTube UTHM TV dapat menerima sebanyak mungkin manfaat dan akan diterjemahkan dalam usaha-usaha untuk merapatkan jurang yang sedia ada. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari Kedah ke Pekansari, benih swasta di Kota Tinggi, selesai sudah tugas diberi, di lain masa kita bersua lagi. Kita sudah berada di pengakhiran majlis Wahsana Segar OIG siri kedua hari ini. Bagi pihak jawatankuasa program, saya mengucapkan ribuan ampun dan maaf jika terdapat sebarang kekhilafan sepanjang majlis ini berlangsung. Jangan lupa sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai Wahsana Segar OIG siri akan datang di laman sosial OIG I2E UTHM. Sebelum anda meninggalkan sesi siaran langsung pada hari ini, jangan lupa untuk mengisi pautan kehadiran hari ini seperti yang telah dimuat naik oleh jawatankuasa program di chat box YouTube UTHM TV. Sedikit pesanan khidmat masyarakat daripada saya, walaupun negara kita kini ingin meniti permulaan fasa endemik, sebagai warga negara Malaysia yang prihatin, senantiasalah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Amalkan pemakaian pelitup muka yang betul, penjarakan sosial dan sentiasa menjaga kebersihan di mana saja anda berada. Semoga kita terus dilindungi daripada wabak ini. Sekian, saya akhiri majlis hari ini dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk siri yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey, tunggu sebentar.